Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rashidah binti Muhammad Razali bernombor matrik 078811. Jadi pada hari ini saya akan merungkai dan membincangkan satu isu semasa dalam pendidikan yang bertajuk kesediaan guru sains dan matematik dalam melaksanakan pendidikan STEM dari aspek pengetahuan, sikap dan pengalaman mengajar. Dan ini adalah salah satu artikel kajian yang telah dipetik oleh saya untuk merungkai satu isu pendidikan yang berlaku di negara kita. Untuk kandungan mengenai artikel saya pada hari ini adalah kita akan melihat abstracts, kaedah kajian, isu dan cabaran, perspektif sosiologi pendidikan, cadangan penambahbaikan yang boleh dibuat serta kesimpulan mengenai artikel ini. Untuk konten yang pertama iaitu abstrak. Jadi kajian artikel ini ditulis oleh Nur Fatahiyah Muhammad Hatta dan Siti Nurdiana Mahmud pada tahun 2020. Objektif kajian mereka adalah untuk mengenal pasti kesediaan guru sains dan matematik untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran pendidikan STEM. Setelah melakukan kajian, dapatan kajian yang mereka dapat adalah terdapat hubungan positif antara kesediaan guru untuk melaksanakan pendidikan STEM dengan tahap pengetahuan dan sikap guru tentang pendidikan, tetapi tidak ada hubungan yang signifikan antara kesediaan guru dengan pengalaman mengajar guru itu sendiri. Kaedah kajian. Jadi, kajian artikel ini dia menggunakan kaedah kuantitatif di mana ia melibatkan 58 orang guru sekolah rendah yang mengajar sains dan matematik di sekitar petaling utama. Jadi mereka menggunakan reka bentuk tinjauan. Jadi untuk pendekatan pula mereka menggunakan pendekatan mikro di mana ia adalah satu kajian hubungan masyarakat dan pendidikan secara keseluruhan. Jadi, apakah isu yang terdapat dalam kajian artikel ini? Berdasarkan pembacaan saya, isu yang terdapat dalam pendidikan ini adalah adakah guru sains dan matematik sudah bersedia dalam melaksanakan pendidikan STEM dari aspek pengetahuan, sikap dan pengalaman mengajar dari guru itu sendiri? Jadi seterusnya adalah cabaran yang dihadapi oleh guru-guru. Jadi pertama sekali dari aspek pengetahuan. Jadi guru sains dan matematik ni mereka kurang pengetahuan mencukupi dan terkini terutama sekali berkaitan pendidikan STEM. Selain itu guru juga kurang mahir dengan menggunakan kaedah dan strategi pengajaran yang bersesuaian dengan pendidikan ini. Seterusnya adalah dari aspek sikap. Jadi melalui pemerhatian dan kajian saya melalui artikel ini, guru kurang menunjukkan sikap positif dan proaktif. Selain itu, mereka juga kurang memberi perhatian dan perhargaan kepada pelajar yang berminat dalam STEM. Sebagai contoh, terdapat beberapa pelajar yang minat untuk mendalami ilmu STEM tetapi disebabkan guru yang kurang memberi perhatian, kurang memberi sokongan menyebabkan mereka kurang berminat dan tidak bersemangatlah untuk mendalami ilmu STEM. Akhir sekali dari aspek pengalaman mengajar. Jadi didapati bahawa guru kurang pengalaman mengajar yang relevan terutama sekali dalam bidang ini. Seterusnya adalah guru juga kurang mendapat sokongan dan bimbingan daripada pihak sewajarnya. Jadi mereka tidak mendapat semangat, tidak mendapat dorongan untuk mendalami ilmu pendidikan STEM. Jadi, apakah perspektif sosiologi pendidikan berkaitan dalam isu dan ataupun artikel kajian hari ini? Berdasarkan teori functionalism pula, kita boleh anggap pendidikan STEM ni sebagai satu sistem sosial yang berfungsi bagi memenuhi keperluan masyarakat. Jadi ini adalah penting untuk meningkatkan kualiti hidup manusia, memperkasakan kemahiran dalam PAK 21, menyumbang kepada pembangunan inovasi, ekonomi dan teknologi. Jadi menurut teori ini mereka berpendapat bahawa masyarakat ni dia adalah satu sistem kompleks yang terdiri pada bahagian-bahagian yang selain
ataupun yang saling berinteraksi dan bekerjasama untuk stabiliti sejagat. Jadi ia adalah sangat penting ya fungsi-fungsi sosial ini bagi menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Jadi untuk kajian ini kita dapat lihatlah fungsi sosial ni dia terdiri pada para guru, pentadbir sekolah dan juga para pelajar. Jadi dapat disimpulkan jika salah satu fungsi sosial ini tidak memberi sumbangan maka akan berlakulah ketidakseimbangan dalam masyarakat. Yang kedua adalah mengenai teori konflik. Jadi kita dapat lihatlah pendidikan STEM ni dianggap sebagai satu medan persaingan antara kelompok sosial yang berbeza. Contohnya dari segi jantina, dari segi bangsa dan juga dari segi agama. Sebagai contoh, terdapat pertandingan STEM di sekolah di mana para guru berkongsi pelbagai cara untuk menang. Jadi, dalam pertandingan ini, kita akan dapat terdiri daripada guru-guru yang berpengetahuan dalam STEM dan juga kurang berpengetahuan dalam STEM. Akibat perbezaan pengetahuan dalam STEM ini boleh menimbulkan konflik. Jadi, apabila wujudnya konflik, maka akan wujud pelbagai pendapat, pelbagai cagahan mengenai pendapat masing-masing. Jadi, apabila wujudnya konflik, perlu berbincang bagi mewujudkan kesefahaman dan mereka tidak boleh hanya menerima sebarang keputusan kerana akan ada pihak yang tidak berpuas hati. Berdasarkan teori interaksionisme pula, dia dapat dilihat bahawa pendidikan STEM ni sebagai satu proses interaksi sosial antara individu dalam pendidikan. Jadi untuk kajian artikel ini adalah melibatkan pelajar dan juga guru. Jadi teori ini dia menekankan pada makna yang melekat pada simbol dan tanda dalam interaksi sosial itu sendiri. Sebagai contoh, sebagai seorang guru, kita berkomunikasi dengan pelajar tentang ketidakfahaman mereka tentang pendidikan STEM. Jadi, apabila kita melakukan satu ataupun berkomunikasi dengan pelajar ini, kita dapat mengenal pasti penambahbaikan yang dapat dilakukan dan menerapkan perubahan interaksi dalam masyarakat di samping mewujudkan persefahaman antara guru dan pelajar. Jadi melalui cara ini, melalui komunikasi dengan pelajar ini, kita dapat menunjukkan bahawa pentingnya interpretasi individu terhadap realiti sosial. Di samping itu, komunikasi dan simbol juga mempengaruhi pembentukan identiti sosial. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Pertama sekali adalah dengan meningkatkan pengalaman mengajar guru yang luas dan pelbagai dalam melaksanakan pendidikan STEM melalui sumber dan peluang yang ada. Sebagai contoh, bahan-bahan alat bantuan mengajar, menggunakan peralatan dan teknologi serta kolaborasi antara guru STEM yang berpengalaman khususnya. Jadi, apabila guru-guru ini mendapat pengalaman mengenai STEM, mereka dapat melakukan dan mengaplikasikan pendidikan ini untuk mengajar para murid. Seterusnya adalah dengan meningkatkan sikap guru yang positif dan terbuka terhadap STEM melalui pendedahan, melalui pengalaman dan juga sokongan dari pihak pentadbiran, pakar-pakar berkaitan serta rakan sekerja. Jadi apabila mereka mendapat dorongan, apabila mereka mendapat sokongan, mereka akan lebih bersemangat untuk belajar dan juga mengajar para murid. Akhir sekali adalah dengan meningkatkan pengetahuan guru tentang konsep dan aplikasi STEM melalui contohnya kursus, latihan ataupun banking yang terkini dan relevan sesuai dengan kurikulum dan pedagogi STEM. Jadi apabila mereka dapat memahami konsep dan aplikasi STEM, mereka akan dapat faham dengan lebih tepat dan yakin untuk mengajar para murid. Sebagai kesimpulan mengenai kajian artikel ini, berdasarkan pemerhatian saya, guru ni kita boleh anggap sebagai satu ataupun seorang enjin sosialisasi dalam membentuk pelajar melalui pembelajaran dan interaksi sosial. Selain itu, berdasarkan dapatan kajian artikel ini, pengetahuan dan sikap guru yang tinggi tentang pendidikan STEM menjadikan guru lebih bersedia. Jadi apabila guru lebih bersedia, murid akan bersedia dan juga bersemangat untuk proses PDP di dalam kelas.
Jadi sekian saja perbincangan dan pembentangan saya mengenai salah satu isu pendidikan yang berlaku di negara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.